Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد. Semua yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini kita buatkan siri pertama. Saya dah beberapa kali dijemput untuk menyampaikan kuliah di sini, tapi ini sebenarnya dengan tahun baru ini saya dipahamkan disusun jadual diberikan kepada saya untuk kuliah bulanan, dan ini adalah kuliah bulanan yang pertama bagi saya di sini sebelum ini. Kita diminta mengisi kekosongan. Yang diamanahkan kepada saya ialah untuk menyampaikan bacaan kitab hadis 40 ataupun Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi saya terimalah amanah ini, walaupun saya bukanlah ahlinya, tapi sekadar berkongsi sedikit pengetahuan yang Allah SWT berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan manfaat yang banyak atas sedikit perkongsian daripada kita, insyaAllah. Baik, bila kita membicarakan tentang hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam An-Nawawi merupakan seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, di mana beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijrah dan wafat atau meninggal dunia pada tahun 676 Hijrah. Maknanya umur beliau tidaklah panjang semasa di dunia ini, tetapi jasa dan bakti ilmu pengetahuan, kitab-kitab yang ditulis amat banyak dan dimanfaatkan di seluruh pelosok dunia ini. Kalau kita tengok umur beliau hanyalah 45 tahun semasa di dunia ini, dan kesibukkan dengan dunia ilmu sehingga beliau tidak sempat pun untuk berkahwin. Walaupun begitu, peninggalan beliau tentang ilmu terlalu banyak dalam bab hadis dan dalam bab fiqh terutamanya. Dalam bab hadis, Imam An-Nawawi terkenal dengan syarah Muslim, Sahih Muslim. Beliau mensyarahkan kitab Sahih Muslim, dan di antara susunan beliau dalam bab hadis, itulah susunan yang sederhana di sudut ketebalannya, itulah susunan tentang hadis 40. Mengapakah beliau mengumpulkan hadis 40, menyusun satu kitab yang masukkan 40 hadis di dalamnya? Kerana berlandaskan kepada satu hadis yang walaupun dhaif tetapi dijadikan juga pegangan dalam soal-soal fadilat amal, di mana Imam An-Nawawi menyebutkan tentang hadis, man hafidha ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'athahu Allah yawmal qiyamati fi zamratil fuqaha wal ulama. Sesiapa yang menghafaz untuk sampaikan kepada umatku ini sebanyak 40 hadis daripada urusan agamanya, urusan agama umatku ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat termasuk dalam golongan para fuqaha dan para ulama. Jadi Imam An-Nawawi dicerita mengapa dia susun 40 hadis itu, dan dia menyatakan, selepas itu dia katakan
اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثر الضعف. Para ahli hadis sepakat hadis yang disebutkan oleh beliau itu memang dhaif walaupun banyak dalam periwayatannya. Tetapi ramai juga di kalangan ulama-ulama hadis yang menyusun hadis-hadis disusun dalam bentuk bilangan 40. Ada di antara mereka yang menyusunnya dalam bentuk hadis yang berkaitan dengan usuluddin, ada yang berkaitan dengan akhlak, zuhud dan sebagainya. Manakala Imam Nawawi katanya dia susun hadis ini sebanyak 40 hadis merangkumi semua aspek-aspek yang diperlukan dalam kehidupan beragama umat Islam. Baik, itu di antara kita selalu berkaitan bagaimana Imam Nawawi menyusun kitab 40 hadis yang kita biasa kenal sebagai 40 hadis An-Nawawi. Baik, kalau saya tidak nak melanjutkan perbincangan itu, saya terus masuk kepada perbincangan tentang hadis yang dimuatkan oleh Imam Nawawi itu. Hadis yang pertama, kita terus saja kita masuk perbincangan kita. Hadis yang pertama yang dimuatkan dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Baik, Imam An-Nawawi walaupun dari sudut dorongan untuk menyusun 40 hadis itu disadarkan atau bukan disadarkan, beliau mengatakan bukan itu sadarannya ialah hadis-hadis lain yang lagi yang menyebutkan galakan untuk memelihara hadis-hadis Nabi SAW. Itu yang menyebutkan hadis apa yang menjaga untuk merangkum 40 hadis Allah Ta'ala akan wakilkannya dalam kumpulan fuqaha dan ulama itu sebagai satu sokongan ataupun pengukuh kepada faktor beliau menyusun 40 hadis ini. Tetapi hadis-hadis yang beliau susun di dalam 40 hadis ini, beliau nyatakan semuanya adalah hadis-hadis yang sahih, dan beliau tidak menyebutkan sanad-sanadnya yang panjang dan berrata-rata itu, karena untuk memudahkan kepada orang seperti kita untuk mengambil intimati daripada hadis itu sendiri, itu kandungan daripada usul hadis itu sendiri. Jadi jelasnya semua hadis yang dimuatkan oleh Imam Nawawi dalam hadis 40 itu adalah hadis-hadis yang sahih. Maka hadis yang pertama yang dimuatkan oleh beliau iaitulah An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maksudnya diriwayatkan daripada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itulah gelaran yang digunakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mana beliau menjabat jawatan khalifah yang kedua dalam Islam. Pada mulanya orang memanggil khalifah Abu Bakar As-Siddiq. So bila sampai kepada beliau mengganti Abu Bakar As-Siddiq, nak panggil apa? Khalifah itu ada mengganti. Jadi mengganti, kalau Abu Bakar itu mengganti khalifah Rasulullah SAW, ganti kepimpinan yang tinggal oleh Rasulullah SAW. So kalau sampai kepada Sayyidina Umar, khalifah siapa? Mengganti siapa pula? Mengganti khalifah Abu Bakar pula. Kalau itu jadi panjanglah nanti ni sampai sekarang Umar pula ni khalifah kepada khalifah ni kepada khalifah ni. Wah, jadi panjang khalifah. Oleh kerana itu Umar radhiyallahu anhu dia memakai panggilan untuk jawatannya itu ialah Amirul Mukminin, ketua seluruh orang mukmin. Amirul Mukminin. Maka Amirul Mukminin adalah gelaran yang dibagaikan kepada Khalifah Umar bin Khattab
Khattab radhiyallahu anhu, Abi Hafsin, Abu Hafsah. Beliau ada anak namanya Hafs juga bermaksud singa. Hafs juga bermaksud singa, iaitulah beliau terkenal dengan keperwiraan yang saya nak sebut, kegaragan ataupun maknanya ketegasan beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis katanya, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seluruh amalan itu binniyat, bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat, seluruh amalan itu bergantung kepada niat. Dan wa innama, sesungguhnya ataupun hanya sahaja, bagi setiap seseorang itu dia mendapat apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, sesiapa yang dia berhijrah untuk mencapai redha Allah dan Rasulnya, kerana Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dapatlah dia hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang berhijrah kerana tujuan keduniaan yang nak dicapainya, ataupun kerana hendak mengahwini seseorang wanita, maka hijrahnya itu mendapatlah dia hijrah itu apa yang tujuan hijrahnya itu. Baik. Jadi daripada hadis ini para ulama menyebutkan, kata pengarang syarah pada hadis ini, iaitu salah yang mensyarahkan hadis ini ialah Ibn Attar, murid kepada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia kata, bada asy-syaikh radhiyallahu ta'ala anhu fi hadha al-hadis fi awal al-hadis iqtidaan bil Bukhari wa irsyadan lil muta'allim bi ayyi muhdira niyyah bil ibadah bi ta'alluqi. Mengapakah Imam Nawawi memulakan kitab ini dengan hadis berkaitan niat? Kerana mencontohi apa yang dilakukan oleh imam-imam terdahulu, di antaranya seperti Imam Al-Bukhari yang menyebutkan tentang penggunaan hadis mereka berkaitan dengan niat, dan dia juga sebagai satu petunjuk kepada orang-orang yang mempelajari ilmu supaya mereka itu tak kala menghadiri ataupun tak kala mempelajari ilmu itu hendaklah disertakan dengan niat yang ikhlas dalam mempelajari ilmu itu. Pada itulah munasabah beliau letakkan hadis tentang niat itu di awal daripada keseluruhan 40 hadis tersebut. Baik. Berkaitan dengan niat. Jadi dalam hadis ini diberitahu innamal a'malu binniyat. Yang maksud seluruh amalan itu hanya diterima berdasarkan kepada niat. Sekalilah tidak ada niat, maka dia menjadi perkara yang biasa, sebagai perkara keharusan sahaja. Maka niat itulah yang membezakan di antara ibadah dengan adat. Kadang-kadang ada perkara yang tasyabbuh, kadang-kadang ada perkara yang dia hampir sama saja. Ibadah macam tu, adat pun macam tu. Ada perkara yang betul, ada perkara yang dia tak sama dengan adat, dia cuma khusus ibadat saja. Contoh macam solat tak ada nak disuruh adatnya, ada ke orang adatnya dia berdiri, dia rukuk, kemudian dia tidak, dia sujud dan tidak sujud. Itu maknanya khusus perlakuan yang berkaitan dengan ibadah. Ada perlakuan yang dia berkongsi antara adat dan juga antara ibadah. Contoh seperti kita mandi adat pada saya ada. Kebanyakan manusia mandi, dia perlu daripada mandi, maka dia mandi untuk meninggalkan badan, membersihkan badannya. Tapi ada ketikanya adat itu menjadi ibadat, seperti mandi yang wajib dan mandi yang sunat yang banyak, mandi sunat Jumaat, mandi sunat hari raya dan sebagainya. Jadi apakah yang akan membezakan dari sudut perbuatan nampak sama saja? Mandi itu
juruskan air daripada kepala sampai ke kaki, kita ratakan air ke seluruh badan, perbuatannya sama saja. Tetapi yang menjadikan dia kualiti mandi itu sehingga dikirakan sebagai satu ibadat bergantung kepada apa tujuan kamu mandi. So bila kita mandi dengan tujuan ibadat seperti mandi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada mandi yang wajib atau yang sunat, maka untuk mendapatkan dia sebagai mandi yang ibadat perlulah adanya niat, perlulah adanya niat. Maka Nabi SAW mengatakan sehanya amalan itu bergantung kepada niat. Maka kalau niatnya betul, nampaklah apa yang diniatkan itu. Maka kemudian Nabi tegaskan lagi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja bagi setiap orang itu apa yang dia niat. Jadi dalam hal itulah para ulama mereka mengistimbatkan, memahami tentang maksud ta'yin di dalam niat. Ta'yin di dalam niat maknanya menentukan secara spesifik bentuk ibadat yang kita buat itu apa dia, secara lebih spesifik lagi. Contohnya, kalau kita sembahyang, ada sembahyang fardu dan ada sembahyang sunat, ada sembahyang fardu itu, ada fardu zuhur, ada fardu asar dan sebagainya. Maka bila kita ta'yinkan, kita tentukan secara spesifik fardu yang kita sembahyang itu ialah fardu zuhur, maka barulah jadi sembahyang fardu zuhur. Sebab itu kalau seseorang itu dia niat sembahyang fardu saja, tak ada ta'yin, jadi tak dapat nak niat apa. Sebab itulah dalam hadis ini ada dua ungkapan. Satu, innamal a'malu binniyat. Satu lagi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja bagi seseorang itu apa yang diniatkan. Di situlah membayangkan tentang kena ta'yin, kena tentukan apa yang diniatkan. Maka Nabi SAW menegaskan sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia dapatlah apa dia fadilat pahala hijrah. Hadis ini ada kaitannya dengan sebab disebutkan ada seorang di kalangan sahabat Rasulullah SAW, ada seorang lelaki, tidak dinyatakan namanya, dia berhijrah juga. Bila para sahabat berhijrah daripada Makkah ke Madinah, maka dia berhijrah juga. Namanya sama, bentuknya sama, iaitulah meninggalkan bumi ke tanah air sendiri, pergi ke tanah air yang baru untuk membina hidup baru. Maka berjalan ataupun menaiki kenderaan, bentuk perbuatannya sama. Tetapi yang membezakan antara lelaki ini dengan orang lain yang berhijrah, orang lain berhijrah kerana perintah Allah dan Rasulnya. Kerana perintah Allah dan Rasulnya, kerana hendak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala ada seorang lelaki ini, dia berhijrah kerana dia telah bercadang ataupun telah berpakat untuk mengahwini seorang wanita di Madinah. Wanita itu dikenali dengan nama ataupun dengan panggilan Ummu Qais. Karena itulah dia dikenal, lelaki ini dikenal sebagai Muhajirun Ummu Qais, penghijrah kepada Ummu Qais. Jadi asalnya dia nak berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Ummu Qais di Madinah. Dan wanita itu tak nak meninggalkan Madinah. Nak kahwin boleh, tapi tak nak kalau kahwin boleh buka atau pergi duduk ke mana-mana, tak mau. Dia nak tinggalkan kampung halamannya. Itu syaratnya. Jadi apabila ada kesempatan, tiba-tiba umat Islam berhijrah, ada perintah supaya berhijrah ke Madinah, maka itu satu kesempatan, maka Madinah akan menjadi bumi yang baru bagi mereka. Maka lelaki tadi dia mendapat satu kesempatan, maka dia berhijrahlah ke Madinah dan dapatlah menunaikan kehendak wanita yang nanti diistrikan olehnya itu, iaitulah jangan bawa dia keluar daripada Madinah, jangan bawa balik di Mekah dan sebagainya. Kalau dia kahwin dengan dia boleh, tapi kena duduk di Madinah. Jadi atas kesempatan itu, maka dia pun berhijrahlah ke Madinah. Jadi tentang dia inilah disebutkan oleh Rasulullah SAW, faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha, sesiapa yang berhijrah
kerana nak mendapatkan dunia, maka dapatlah dia dunia apa yang dia ajarkan itu. Dan sesiapa yang berhijrah kerana nak mengahwini seorang wanita, maka dapatlah tujuannya untuk mengahwini wanita tersebut. Kemudian dalam soal niat, niat itu dalam soal niat ada perkara-perkara yang diwajibkan kita berniat untuk mengesahkan sesuatu ibadah itu, dan ada ketikanya tidak diwajibkan kita berniat, tetapi kalau berniat mendapat pahala. Kalau berniat mendapat pahala. Contohnya yang wajib kita berniat apa dia? Contohnya seperti kita berniat menunaikan solat, berniat berwudu, berniat mandi dan sebagainya, yang kita kena puasa, apa-apalah yang maklum pada kita diwajibkan berniat. Ada perkara yang kalau kita tak berniat pun dia sah. Contohnya macam kita beristinja, kita menghilangkan najis, kita membasuh najis, kita pakaian kita kena najis. Bila pakaian kita kena najis, maka kita wajib menghilangkan najis itu. Maka kalau nak solat mesti bersih pakaian itu daripada najis. Masa kita basuh daripada najis itu, adakah wajib kita berniat barulah najis itu dikira suci dengan sebenar-benarnya? Kalau kita tak niat, itu je benar. Tapi kalau kita mandi wajib, kita kena niat, kan? Tapi kalau dalam hal menghilangkan najis, maka kalau kita tak berniat pun, maka sudah pun dikira sah perbuatan menghilangkan najis itu. So tak ada masalah kalau pergi cuci dengan biji basuh pun, kan? Tak ada salah cuci dengan biji basuh pun. Begitu juga kita beristinja. Ada masa kita beristinja kita niat saja beristinja kerana Allah. Ada hukumnya. Kalau ada orang berniat begitu, tak ada kita salah. Dia boleh mendapat pahala kalau dia berniat. Tapi dia bukan jadi syarat untuk bersih. Maknanya kalau dia beristinja, dia tak berniat, kemudian dia tak ada sembahyang. Tak, dah kira bersih. Apa lagi yang kalau tak niat pun dah sah. Mandi jenazah kalau kita tak berniat, orang yang mandikan jenazah itu dia tak berniat untuk mandikan jenazah, dia hanya menyiram, meratakan air kepada badan jenazah itu, seluruh badan jenazah itu, maka sahlah mandi jenazah itu. Mandi jenazah itu termasuk juga dalam mandi wajib, tapi dalam hal mandi jenazah kita sama macam mandi wajib bagi orang hidup. Mana orang yang memandikan jenazah itu, kalau dia tidak berniat memandikan jenazah itu, maka jenazah itu telah sah apabila dimandikan, bolehlah disolatkan. Sebab itulah jenazah itu kalau dimandikan oleh orang bukan Islam pun sah. Tapi jangan semua itu, kan? Dan ceritanya kata tak bergantung kepada, tak disyaratkan niat itu. Mandi itu wajib, tetapi niat itu sunat saja pada ketika itu. Dalam hal mandi jenazah, mandi itu wajib, niat itu sunat saja. Tapi dalam mandi jenazah juga, mewudukan dia adalah sunat. Mewudukan jenazah itu adalah sunat, tak wajib mewudukan jenazah. Tetapi kalau kita nak mewudukan dia, wajib kita niat untuk wudu pula. Niat wudu itu wajib, wudu itu sunat. Mandi jenazah itu hukumnya wajib, tapi niatnya sunat. Sebab itu kalau orang tak berniat pun, maka sah niat itu. Jadi ada perkara-perkara yang wajib diangkat niat, dan ada juga perkara-perkara yang kalau tidak diniatkan, dilakukan perbuatannya dalam hal ini, tetapi kalau diniatkan, dia mendapat pahala. Kalau diniatkan, dia mendapat pahala. Kita basuh najis, kita basuh pakaian kita yang najis sebagai contoh. Kita tak berniat, tapi boleh tak kita berniat? Boleh. Bahkan kalau kita dah dapat pahala, aku basuh pakaian yang najis ini kerana diperintahkan oleh Rasulullah, maka dengan niat itu dapat pahala. Tapi kalau kita basuh sebagai hadas saja, pakaian itu boleh dibawa sembahyang, walaupun kita tak berniat. Baik.
Tentang niat lagi, ada perkara-perkara bila kita niatkan, kemudian kita keluar. Ada ibadah-ibadah yang kita niatkan, kemudian kita keluar daripada ibadah itu. Kita dah niat, kemudian kita keluar daripada ibadah itu, pun tak sama juga. Ada ibadat yang bila kita niat untuk keluar, maka terus batal. Ada ibadat yang bila kita niat untuk keluar, dia tak batal lagi. Contoh, seperti iman dan solat. Iman, jangan ada siapa pun yang berniat untuk keluar daripada iman dia. Jangan ada siapa pun yang berniat untuk keluar daripada iman dia. Niat ini, walaupun dia berniat untuk keluar, dia niat dalam hati untuk tidak beriman dan dia tak bagi sembah hukum sekalipun, tapi niat dalam hati tak nak beriman, batal imannya. Kan? Solat. Jangan sesiapa yang ketika pada solat dia berniat untuk keluar dari solatnya, walaupun dia tak berhenti lagi solat, dengan semata-mata dia berniat untuk keluar dari solatnya, maka batal solatnya. Itu ada ibadat yang semata-mata dengan adanya niat, walaupun kita meneruskan perbuatan dalam ibadah itu, tapi apabila kita berniat untuk menghentikannya, maka otomatik dia terhenti dan terbatal. Wal'ayyadzubillah, jangan sesiapa berniat untuk meninggalkan iman. Sesiapa yang berniat meninggalkan iman, batal imannya. Sesiapa yang berniat untuk meninggal atau berhenti dengan solatnya, maka batal solatnya. Maka begitu juga sesiapa yang bukan berniat tetapi berbelah bahagi, maksudnya taraddud, nak berhenti, solat dengan solat. Aku nak berhenti, tak berhenti, pun batal solatnya. Taraddud dalam solat pun batal solatnya. Ataupun dia kaitkan dalam solat, dia tengah solat, lepas itu sebelum solat tu ada janji dengan seseorang dah datang ke rumah dia, nak pergi ke mana-mana. Tapi sebelum kawan datang, dah masuk solat, dia pun solat dulu. Tapi dalam solat tu timbul dalam hati, isteri kalau mak datang, dia ketuk pintu. Mak datang, dia ketuk pintu rumah. Kalau dia ketuk pintu rumah, maksudnya motif lah. Dia taklidkan, maksudnya taklid, dia gantungkan niatnya untuk berhenti disebabkan kalau berlaku sesuatu pun otomatik batal itu juga. Itu hal solat dan iman. Jadi dalam iman, solat yang kita gantungkan dalam kubur, kita nak tinggalkan dia, maka dia batal itu juga. Ada juga perkara-perkara ibadat dia tak batal. Semata-mata kita niat nak tinggalkan dia, tak batal. Contoh seperti haji, umrah. Kita buat ibadat haji, kita dah niat dah, saya dia mau balik tu, so mungkin tak tahu balik, kesihatan tu tak satu batus lah, boleh dalam 2-3 hari boleh, kita kena tanah suci. Jadi kalau membuat ibadat haji atau umrah, dia buat itu, dia berihram, nawaitul hajjah atau nawaitul umrah, ihram tu dia lillahi ta'ala. Saja aku menunaikan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Dia pun masuklah dalam ihram, kemudian dia pun mengerjakan ibadat umrah. Katakanlah umrah, bila dia telah ihram, kemudian bila dia sampai ke Mekah itu, dia mulakan dengan tawaf. Kemudian bila ketika habis tawaf, selepas tawaf sa'i, selepas sa'i tahallul, bergunting ataupun bercukur. Habis tawaf, tiba-tiba dia batalkan hasratnya untuk meneruskan. Dia batalkan hasratnya untuk meneruskan. Kalau saya kira lah hasrat tu lagi kedendam tu, dah lah saya dia tak mengeluarkan. Tapi kalau dia membatalkan, tak jadi buat, tak jadi buat, kan? Tak batal lagi ibadat umrahnya itu, tak batal lagi. Walaupun dia dah memutuskan nanti tak jadilah tentu buat, tak batal lagi. Lepas itu dia, kalau kita dah segar dalam badan, jadi mana boleh buat. Maka dalam soal haji dan umrah, dia tidak membatalkan disebabkan oleh semata-mata kita niat untuk meninggalkannya. Begitu juga puasa dan i'tikaf.
puasa dan i'tikaf. Kalau kita berpuasa, kemudian tengah-tengah puasa itu kita berniat untuk membatalkan puasa kita. Kita berniat untuk membatalkan puasa kita. Takkan batal lagi puasa itu selagi belum melakukan perbuatan yang benar-benar membatalkan puasa. Lagi dia tak makan, lagi dia tak melakukan perkara yang membatalkan puasa seperti bersetubuh dan sebagainya, memasukkan satu gelas rongga yang terbuka, lagi tak melakukan perkara yang membatalkan puasa itu, dia cuma niat saja, aku tak jadilah puasa ni, kan? Tak jadilah puasa, maka belum lagi batal puasanya. Sama ada yang wajib ataupun yang sunat, sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Puasa wajib dan puasa sunat, jadi dia saja tak membatalkan puasa, tak batal puasa. Dia keluar dari rumah dalam keadaan berpuasa, jumpa kawan-kawan, kawan-kawan ajak pergi makan 3 hari, contohnya. Dia puasa sunat lah, contoh, dia puasa sunat. Jadi dia pun kata, bolehlah aku batalkan puasa tu, kan? Nak naikkan kawan tu. Sampai ke restoran tadi, tengok-tengok makanan, tak selera, tak selera. Tak jadilah, boleh lagi sambung, boleh puasa dah. Kerana semata-mata dia tak lagi membatalkan puasa. Cuma puasa ini yang boleh kita batalkan ini kalau puasa yang sunat. Puasa yang wajib tak boleh kita batalkan. Haram dan berdosa kalau kita batalkan. Termasuk puasa yang wajib, puasa yang diqadhakan. Puasa wajib yang kita qadha. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Perempuan biasalah kan qadha puasa. So bila qadha puasa bulan Ramadan tak cukup period, nanti dia gantikan pada bulan yang lain. So bila bulan yang lain dia qadha puasa. Bila qadha puasa dah niat dah pada malamnya dah puasa qadha itu, siangnya nak malam berpuasa, tiba-tiba tengah hari datang saudara mara mengumpul ziarah rumah. Tu dah hari ke saudara mara, tak apalah, puasa dia boleh qadha, hari lain lagi boleh ganti hari lain lagi. Tak apalah, batalkan. Tak boleh kalau puasa itu puasa yang wajib. Maka kalau dia batalkan berdosa. Puasa wajib. Tapi masa dia niat membatalkan itu, tidaklah lagi batal selagi dia tidak melakukan perkara yang membatalkannya. Sama juga macam i'tikaf. Kalau kita beriktikaf dalam masjid, kemudian kita berniat untuk berhenti daripada i'tikaf, tidaklah membatalkan i'tikaf kita itu sampai kita betul-betul keluar dari masjid dan meninggalkan masjid. Itu perkara yang berhubungan dengan perkara dengan membatalkan niat untuk membatalkannya. Wudu pun tak jangan kalau wudu kalau selepas seseorang itu menyempurnakan wudunya. Kalau dah sempurna wudunya, wudu ni berbeza dengan solat kan. Solat bila kita habis solat, solat kita dah pergi solat. Wudu bila kita habis selesai wudu tu, kesan wudu tu ada, maka kita dalam keadaan berwudu. Kalau solat, bila kita habis solat, kita tidak ada dalam keadaan solat lagi, kecuali dalam orang yang menanti di masjid. Bagi contohnya, dia menanti antara satu solat dengan satu solat yang lain, dia menunggu untuk masuk solat yang lain. Itu memang pada hadis disebutkan orang yang menanti satu solat kepada satu solat lain, maka dia juga berada dalam solat. Dia seperti berada dalam solat. Tapi dalam keadaan secara umumnya, kalau solat, bila kita sudah solat, kita keluar, maka kita taklah lagi berada dalam solat. Beza dengan wudu, kalau kita berwudu, selepas itu kita berwudu, maka selagi tak melakukan perkara yang membatalkannya, maka kita sentiasa berada dalam keadaan berwudu. Dan kita sentiasa berada dalam keadaan berwudu. Oleh kerana itu, kalau seseorang itu dia niat, aku cancel lah wudu aku tadi, dia tak cancel lah wudu tadi, takkan tercancel. Takkan batal wudu itu, hanya dia cancel lah wudu itu. Dia hanya akan batal dengan perkara yang membatalkannya sahaja. Apa perkara yang membatalkan wudu? Perkara yang membatalkan wudu seperti keluar sesuatu daripada dua kemaluan, salah satu duduk pada hadapan, pada belakang, itu baru batal. Kalau lagi tak keluar, tak batal. Tak kira lah keluar yang ada ataupun yang ada. Keluar yang ada seperti keluar kencing, keluar najis, air dan sebagainya, ataupun keluar yang nadir. Nadir ni benda yang jarang pada, seperti kencing keluar batu, kan, keluar batu. Batu pun batal untuk juga, sebab dia kira keluar daripada sesuatu daripada dua jalan, kubur ataupun dubur. Apa dah keluar dalam kan, keluar batu.
dan belum bulan dan belum apa sekalipun, yang berhadas atau yang hadir yang jangan berlaku pun tetap membatalkan wudu. Itu kalau tak melakukan itu tak batal wudu. Selagi mana kita semata-mata hanya niat roti wudu, tak akan batal wudu itu. Dan hilang akal apapun yang batal wudu kecuali tidur yang tetap bangun. Tidur yang tetap bangun. Tidur duduk sila macam tuan-tuan ni, atau tidur atas kursi macam tuan-tuan. Contoh kan, kita duduk atas kursi atau kita duduk sila, tiba-tiba kita tertidur. Kita mendengar khutbah hari Jumat, tiba-tiba kita tertidur. Tapi papan punggung kita tetap. Papan punggung kita tetap. Bila tetap, waktu kita tidur itu dia masuk dalam kategori hilang akal. Hilang akal itu membatalkan wudu. Tetapi dikecualikan kalau tidur yang tetap papan punggung tidak membatalkan wudu. Baik. Dan sedih bercakap azan juga. Terus saya nak tanya. Kan? Azan dulu. Baik, kita pergi dalam azan. Baik, saya minta izin sikit kan. Baik. Jadi, kita bilang tadi, kalau yang berkaitan dengan niat untuk keluar daripada wudu, dia tidak akan batal wudu semata-mata niat dan berhenti wudu kecuali berlaku perkara yang membatalkannya. Tapi kalau seorang itu dia wudu tak lengkap lagi, dia wudu dia masuk muka, dia ada basuh tangan, kemudian dia pun jadilah dia roti. Tapi tak sebab terdekat lagi. Yang tu macam mana? Yang tu
wudu dia itu tidak juga batal, tetapi kalau dia nak sambung kepala, kemudian dia nak sambung masuk kaki, yang wajib dia kena tajdid balik niat, dia kena berbaharui balik niat. Pasal wudu tu tak boleh kita niat mati dah. So dia boleh sambung, tapi bila dia nak sambung balik, dia kena niat wudu balik walaupun sambung pada sambung kepala ataupun masuk kaki. Sebab wudu ni dia tak syarat kata kita mesti mualah, mesti berturut-turut. Maksudnya kalau kita wudu, asalkan kita tidak bermaksud untuk berpaling meninggalkannya. Kalau kita wudu di rumah, basuh muka, basuh tangan, tiba-tiba air wajib tak ada keluar pergi sampai kat masjid, sambung pergi kolam masjid, sambung, boleh sambung. Walaupun daripada rumah tadi tak kering nak air wudu tu. Sebab dia tak syarat mualah tu maknanya berturut-turut tu, kadang berturut-turut tu ialah sekira-kira kalau ada kering tu, ada terputuslah mualah dia tu, ada kering, tapi dia tak jadi syarat. Baik, itu berkaitan sikit tentang berkaitan dalam niat, berkaitan dengan bab ibadah itu. Saya dah tutup berkaitan dengan niat, berkaitan dengan hadis itu tersebut. Yang mendorong kepada niat, kita sebelum melakukan sesuatu itu, dia takkan tersedang dengan niat, Imam Al-Ghazali menyebutkan mabda' al-af'al, permulaan kepada nak buat perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan kita itu permulaannya, kata Imam Al-Ghazali, dia mula dengan al-khawatir, kemudian summa ar-rubah, kemudian summa al-azm, summa an-niyah, summa an-niyah tuharikul a'dha. Mula sekali sebelum apa-apa nak berlaku, kita nak niat buat satu benda, yang pertama sekali dia datang dalam hati kita ialah dipanggil khawatir. Khawatir dia benda khawatirah. Kita bahasa kita panggil khawatir ni, kita faham kepada perkara-perkara yang membimbangkan kita panggil khawatir. Itu kita panggil dalam bahasa Arab tu. Tapi khawatir dalam bahasa itu maksudnya terlintas dalam hati, lintasan dalam hati. Dia apa-apa pun kita nak buat, dia mesti kita terlintas hati itu. Lepas itu kita nak terus atau tidak, dia akan pergi kepada step yang seterusnya. Jadi tindakan kita dalam apa-apa benda pun dia datang dengan khawatir atau lintasan di dalam hati. Kemudian lintasan dalam hati itulah, kalau kita biarkan, kita tahan dalam hati kita ni banyak benda yang terlintas. Sambil saya bercakap ni, kadang-kadang terlintas itu. Tonton dengan bilang pun kadang-kadang terlintas itu, terlintas ini. Sambil bawa kereta pun terlintas itu, terlintas ini. Banyak lintasan-lintasan di dalam hati kita. Jadi sambil bawa kereta terlintas itu, terlintas ini. Jadi itu tak ada lagi apa, sebab dia belum stabil lagi lintasan itu. Kalau lintasan itu kita layani dia, maka dia akan menghasilkan rabbah, akan menghasilkan minat. Akan menghasilkan minat ataupun kemahuan. Dia mula dengan lintasan, kemudian dia datang rabbah, dia datang dengan kemahuan. Itu maknanya lintasan itu dah kita terlintas, lalu baru juga aku cerita ni ada kemahuan. Kata Imam tadi, dengan kemahuan itu, kalau kita layan kemahuan itu, maka dia akan datang lepas itu yang dinamakan sebagai, yang kita panggil azam, al-azm. Kemudian azam itulah mukhaddimah kepada dia. Azam itulah mukhaddimah kepada dia. So bila kita azam, lepas itu kita yang seterusnya nak faham betul-betul niat selepas itu. Tapi kalau ikut Imam Al-Ghazali, kalau setelah mana kita telah sampai ke tahap yang kita telah azam nak buat, kemudian berlaku perbuatan itu, azam itu bermula dengan tindakan. Tindakan itu dah mula dah. Macam ni, terlintas dalam hati seseorang dan melakukan maksiat. Terlintas dan pergi kedai judi, contoh terlintas banyak benda terlintas dan menjual, terlintas benda jahat, tapi kita tak layan sebab lintasan itu datang dan syaitan dia tak layan. Tapi bila kita layan, dia jadi terkemar. Bagus juga. Bila kita layan lagi kemar itu, kita pupuk dia akan jadi azam. Azam itu akan bermula dengan tindakan, dan tindakan itu merupakan dia azam. Bila kita dah ada keazaman dan niat itu,
kemudian kita mula melakukan tindakan itu. Selepas itu, kalaupun tindakan kita buat itu tak capai maksud pun tetap dikira. Dia ada azam dah, dia pun keluar, tak kira, pergilah ke kedai, kedai judi tu itu nak pergi judi lah, itu kan. Tengah jalan, belum pergi sukan, accident. Belum sukan, accident. Bertinggal dia. Dia tak sempat lagi pun berjudi, tak sempat lagi berjudi, tak sempat lagi berzinah, tak sempat lagi dan buat maksiat. Tetapi azam itu telah menggerakkannya, maka dia telah pun dikira sebagai bersalah, walaupun perbuatan itu belum lagi berlaku. Karena azam itulah yang menggerakkan dia untuk melakukan perbuatan itu. Atas sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Sesiapa yang keluar daripada rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian belum sampai lagi ke destinasi hijrah itu, dia mati di jalan kepada Allah. Semua yudrikul maut, maka komplitlah pahala hijrah itu dapat komplit pada dia. Komplitlah pahala hijrah itu dapat pada dia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sebab apa? Sebab keazamannya untuk berhijrah kepada Allah SWT itu telah pun disusuli dengan tindakan awal, telah pun tindakan. Maka apabila kita telah pun sampai dengan niat, kadang-kadang niat itu orang mukmin ini beruntung dengan sebab niatnya. Tak buat lagi, tak buat, tak sebab buat pun dah ditulis. Kita niat nak bangun malam untuk bertahajud, tiba-tiba tak terbangun, jaga-jaga subuh atau jaga-jaga lepas subuh, telah ditulis pahala tahajud kita itu dengan cara betul-betul tak bangun, dengan cara betul-betul tak bangun. Tapi dengan adanya niat dan azam itu, keazaman itulah mulakan dengan lintasan, kan? Kita mulakan lintasan bagus juga bangun malam, tapi tak layan, kan? Tapi bila kita layan, seorang bangun malam pada bersegi-segi dengan Allah, kita layan lagi, aku nak bangun. Bila aku dah bangun saja, dia mula azam dan tekad disetakan dengan niat yang itu, maka dia pun tidur. Bila tidur saja, kemudian ternyata dia terletih sangat, dia sehingga jaga-jaga sesungguh tak sempat nak tahajud apa tempat, dia telah ditulis sebagai orang yang berqiyamul lail, mendapat pahala beribadat malam disebabkan dengan dia itu. Sebab itulah disebutkan di kulli mridin bagi setiap orang itu bergantung kepada apa yang dia niatkan. Jadi sampai sekarang itu dulu, mohon maaf sebarang kekhilafan dan pihak saya. Jadi pertemuan sebelum kita dalam berbicara atau pengajian kitab hadis 40 yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, dan nanti mungkin saya bincang dengan kita masjid, adakah ada kitab yang perlu dibukakan atau saya baca kitab saya saja, saya tak tahu jam berapa perjalanan di masjid ini, nanti saya dapatkan maklumat saya dah berurusan masjid insyaAllah. Jadi mudah-mudahan maaf sebarang kekhilafan, mudah-mudahan ada maaf dan sedikit sebanyak salah dan silap, saya mudah-mudahan maaf, bertaubat kepada Allah SWT. Kita tutup dengan tasbih kafar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.